Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Alif bin Abdul Muttalib dari Pilas TV, TV PSS, Terengganu. Kali ini saya ingin membawakan anda kepada ulasan sesi resensi buku yang dibuat oleh Datuk Syusili Azam. Ayuh kita dengarkan bersama Ustaz Syahril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada peluang yang singkat ini saya sudilah untuk mengulas sedikit berkait dengan ulasan yang telah dibuat oleh Al-Fadhil Datuk Syusili Azam hafizahullah berkaitan dengan ulasan kepada kitab Fiqhul Mizan yang dikarang oleh Syekh Ali Muhyiddin Al-Qaradari hafizahullah, yang mana Syekh Ali ini merupakan seorang ulama yang tidak asing lagi lah, dan sekarang ni beliau antara pemegang tertinggi jawatan bagi Persatuan Ulama Antarabangsa. Jadi berkait dengan Fiqhul Mizan. Jadi apa yang boleh untuk saya ulaskan sedikit sebanyak sekadar pengetahuan cetek saya berdasarkan kepada ulasan yang telah dibuat oleh Datuk dalam video tadi. Di antaranya iaitu apabila menyebut berkaitan dengan fiqh mizan itu sendiri, itu ia merujuk pada bagaimana kita meletakkan sesuatu perkara di dalam konteks yang sebenarnya. Jadi bagi seorang Muslim, maka fiqh mizan yang patut untuk difahami iaitu meletakkan sesuatu di atas neraca Al-Quran dan juga As-Sunnah baginda Nabi SAW. Itu yang paling utama. Cumanya di dalam memahami fiqh al-mizan ni juga dikaitkan dengan pemahaman dari sudut usul fiqh. Antaranya berkait dengan perkara yang sawabik dan perkara yang mutaghayyirat, perkara yang tetap yang tidak boleh berubah dan perkara yang boleh untuk dipertimbangkan. Jadi dalam perkara fiqh mizan ni yang diberi pertimbangan ni, iaitu ia berkait dengan perkara yang boleh untuk berubah. Contoh dalam membuat keputusan dalam satu perkara yang tidak ada ketetapan yang khusus dalam nas sama ada Al-Quran atau hadis. Contoh, sekiranya kita nak buat satu pemilihan, satu keputusan, sebagai contoh dalam masalah rakaat sembahyang, zuhur sebagai contoh, telah perkara yang sawabik sembahyang zuhur 4 rakaat. Jadi dalam perkara tersebut tidak ada pertimbangan sama ada kita nak sembahyang zuhur 4 rakaat ke ataupun 3 rakaat sebagai contoh. Kenapa? Kerana itu suatu perkara yang sawabik. Adapun perkara yang boleh untuk dibuat pertimbangan dalam neraca fiqh mizan ni, itu perkara yang melibatkan perkara yang mutaghayyirah, perkara yang boleh untuk kita timbangkan berdasarkan kepada masalah yang kita nampak. Kemudian dari satu sudut lagi, iaitu fiqh mizan ni, di antara ketimpangan yang berlaku pada hari ini iaitu apabila sebahagian daripada Muslim, orang Islam, mereka silap meletakkan neraca timbangan terhadap dalil-dalil Al-Quran ataupun dalil-dalil hadis di dalam konteks yang salah. Inilah dia sebut, itu meletakkan sesuatu pada konteks dan tempat yang betul. Jadi sebagai contoh, ayat-ayat Al-Quran yang berkait dengan peperangan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis dan sebagainya, suruhan supaya bunuh orang kafir apa semua, di setengah daripada orang Islam yang mana mereka berdalilkan hadis, berdalilkan Al-Quran, tetapi mereka silap meletakkan konteks pendalilan tersebut sehingga menyebabkan lahir golongan ekstremis dan sebagainya. Ayat-ayat sebagai contoh yang ditujukan kepada orang kafir sewaktu mana dalam konteks peperangan digunakan sewenangnya untuk ditujukan kepada sesama orang Islam yang bermusuh sebagai contoh. Maka ini semua ketimpanganlah dari sudut memahami fiqh mizan yang sebenar. Jadi saya sekolah sekadar tu yang boleh untuk saya ulaskan sedikit berkait dengan ulasan yang telah dibuat oleh Al-Fadhil Datuk dalam video yang saya lihat. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.